Baik. Okey, tuan-tuan puan, kita teruskan sesi kedua kali ini. Tengah hari ni, petang ni ya. Pukul 3 lebih lah. Tentang apa beza antara air hidrogen dan juga air redox. Ni orang confuse. Macam saya dulu, tahun lepas, kawan saya, bekas bos saya, dah introduce air redox ni. Air botol biru lah. Air redox, Asia redox. Signaling redox molecule ada dalam air suplemen botol biru ni lah. Jadi saya tolak gitu je. Saya rasa air redox ni sama macam air lain, air kangen, air hidrogen, molekular hidrogen, air structured water, air berakali kan. So bagi saya samalah sebab saya tak tengok jurnal-jurnal dia. Tapi Alhamdulillah tahun ni, pada pertengahan tahun ni, bulan Jun, seorang lagi kawan saya daripada orang negeri Seremban juga, Masya Allah, dia tak putus asa sentiasa share maklumat-maklumat. Jadi tak macam mana, saya pun tengok dia share testimoni dan juga artikel-artikel jurnal-jurnal kan. So saya pun bacalah, tengok. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, saya tengok rupanya tak sama air suplemen air redox ni tak sama dengan mesin penapis air lain yang ada dalam pasaran. Yang banyak dalam pasaran air berakali, air hidrogen, air structured water, air yang mempunyai molekul yang halus yang boleh menghidratkan sel, diserap cepat dalam sel untuk mengangkut nutrien dan oksigen dalam sel kan. Air yang ada sedikit mineral kan, ada elektrolit kan, dan air yang mengandungi antioksidan yang tinggi di mana nilai ORP, Oxidative Reductive Potential, Oxidation Reduction Potential, minus 600, ada minus 400 mV, dan yang paling tinggi minus ataupun negatif 990 mV, hampir negatif 1000 mV. Ini adalah antara air mesin penapis yang ada di pasaran lah kan. Okey, saya nak ceritakan apa beza dia beza. Dia memang beza dari segi ciri fiziko-kimia. Air hidrogen, saya sebut hidrogen hidrogen ni merangkumilah semua air ROP, air structured water, air bermineral, air berakali, semua merangkumi semua itulah kan. Cuma ada yang lebih tinggi nilai ORP dia, nilai kealkalian dia, nilai hidrogen dia kan. Dia punya konsentrasi kepekatan gas hidrogen terlarut dalam air dia ada yang lebih tinggi, ada sederhana, yang lebih rendah. Itu nak bezakan dengan air redox, supaya kita dapat faham dan dapat kita bantu manfaatkan untuk kesihatan dan juga membantu reverse merawat penyakit kita khususnya penyakit-penyakit kronik, tapi tak tertinggal penyakit-penyakit akut juga insya-Allah. Jadi air hidrogen adalah molecular hydrogen ataupun atom hidrogen. Satu atom hidrogen bergabung dengan satu atom hidrogen membentuk molekul hidrogen H2 kan. Dipanggil molekul hidrogen terlarut ataupun gas hidrogen terlarut dalam air minuman lah. Air minuman bertapis tu kan. Begitu. So paling tinggi gas hidrogen terlarut yang terdapat dalam air minuman brand pasaran ni adalah 1.64 per million ppm, bersamaan dengan 1600 part per billion ataupun ppb. 1.6 part per million bersama dengan 1600 part per billion pada tekanan atmosfera 1 dan suhu bilik lah, suhu yang normal biasa kan. Jadi ini adalah kadar maksimum oksigen, hidrogen terlarut, gas hidrogen terlarut dalam air minuman. So jadi banyak jurnal research telah dibuat sejak seorang saintis Jepun
menjumpai bahawa air-air yang memberi khasiat yang bila orang mandi, orang minum, khususnya air spring water, kan, hot spring water ke, ataupun air bawah tanah, air mata air, ada di Oregon yang biasa orang ceritakan ada 4 tempat yang punya gas hidrogen terlarut yang agak tinggi, kan, 0.0484 per million sampai 0.04, 0.02 begitu. So dia kaji kenapa air ni memberi kesan kepada kesihatan tubuh kita. Bila kita minum mandi, kita rasa segar, sihat, kan, nafas kita deep, tidur lena, kan, dan malahnya ada yang mendakwa dapat menyembuhkan penyakit. Bukan mendakwa, memang betul. Tapi tak semualah, sebab bergantung juga banyak faktor lain, faktor-faktor luaran, pemakanan, kan, dan juga tekanan, kan. Sekarang faktor-faktor EMF jugalah mainkan peran. Jadi kita tak boleh menafikan khasiat air hidrogen ni, kan, ataupun air mesin hidrogen dipanggil HRW, hydrogen rich water. Air yang mana mesin ni dia dia masukkan molekul hidrogen dalam air tersebut melalui proses elektrolisis. Dia mengalirkan elektrik dalam air tersebut untuk breakdown, menguraikan molekul air H2O, membentuk gas hidrogen pada satu bahagian plate, dan satu bahagian plate lagi menghasilkan gas oksigen. Begitulah. So adalah dia punya proses. Jadi dia kumpul gas hidrogen ni dan dia masukkan dalam air minuman. Jadilah HRW, hydrogen rich water, kan. Dan air hidrogen ni yang dijumpai oleh saintis Jepun yang memberi kesan kepada kesihatan tubuh manusia dan haiwan. Malah tumbuhan juga. Masya Allah. Dia mempunyai sifat antioksidan disebabkan molekul hidrogen ni dia sangat halus. Dia mempunyai berat atom 1, nombor atom 1, iaitu jadual berkala unsur. Hidrogen adalah unsur pertama. Dia yang paling ringan, paling kecil. Atom paling ringan. Jadi dia boleh tembus dalam sel, boleh serap dalam sel, dia boleh meresap melalui blood-brain barrier untuk masuk ke dalam sel-sel otak untuk membantu merawat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kerosakan otak macam Alzheimer, Parkinson, depression, apa lagi, neurodegenerative disease, kan. Semua tu So memang dapatan ni masuk dalam jurnal yang dipublishkan lah, dalam jurnal yang agak ternama lah, kan. So sejak pada tu beribu-ribu kajian dilakukan, kajian klinikal, kajian ke atas manusia, haiwan, tentang bagaimana molekul hidrogen terlarut ni dapat memberi kesan baik pada kesihatan. Masya Allah. Macam mana mekanisme dia, macam mana dia boleh memberi kesan reverse keradangan, reverse keradangan dan juga penyakit-penyakit metabolik sampai ke penyakit kecil manis, darah tinggi, kolesterol, boleh turunkan berat badan, meningkatkan metabolik sel, kan. Malah kanser sekali. Sampai ke tahap tu dia boleh membantulah. Dan siapa yang kena sakit kanser dan kena rawatan kemoterapi atau radioterapi, jadi sebahagian doktor di hospital klinik menggunakan air hidrogen untuk membantu mengatasi kesan sampingan daripada radioterapi dan kemoterapi tersebut, kan. Dia dapat menyingkirkan, mengatasi kesan sampingan tu, yang loya, rambut gugur, kulit kedut, semua tak lalu makan, semua dia akan atasi. Malah dia boleh meningkatkan bakteria baik dalam usus kita, air hidrogen. Masya Allah. Dan dia juga secara tak langsung mengaktifkan mekanisme NRF2 untuk meningkatkan detoksifikasi sel fasa 2. Cellular detoxification
second phase, fasa 2. Jadi dia membantu, sama macam air redox jugalah, dia pun meningkatkan mekanisme NRF tu untuk detox sel fasa 2 kan, gitu. So dua-dua ada kesan indirect yang sama kepada tubuh kita. Cuma molekul redox ni, air redox ni, dia boleh meningkatkan, dia boleh activatekan mekanisme ataupun NRF2 ni untuk cellular detox fasa 2 secara menyeluruh seluruh tubuh, sebab dia ada ROS molekul yang mengaktifkan atau sebagai switch utama yang mengaktifkan fungsi sel, setiap sel dalam tubuh kita. So dia menggerakkan setiap sel untuk melakukan keseimbangan, reverse keradangan, seimbangkan proses redox dalam sel, dan juga proses repair sel, repair DNA yang rosak, ataupun renew sel-sel baru, menggantikan sel-sel yang rosak dan sel yang mati. Begitu. So dia punya kesan secara menyeluruh kan pada seluruh sel-sel, organ, tisu tubuh kita. Masya Allah, begitu. So molekular hidrogen dia juga meningkatkan NRF itu untuk detox sel fasa 2 kan. Tapi di mana yang dia masuk sel, di situlah dia akan meningkatkan detox fasa 2 sel tersebut untuk fungsi detoksifikasi sel, untuk menyingkirkan heavy metal lah, bahan toksin, bahan kimia, semua-semualah bahan-bahan yang tak elok kan. Begitu. Okey. Biasanya air minuman hidrogen dia mempunyai nilai ORP yang minus yang tinggi. Negatif ORP yang tinggi. Contohnya air dalam pasaran yang saya tahulah setakat ni, air hidrogen Viva, VWA daripada Korea tak silap saya kan. Viva VWA dia mengandungi gas hidrogen terlarut negatif 1.64 per million gas hidrogen terlarut, dan dia punya ORP minus 990 mV. Gas hidrogen terlarut dalam air mesin Viva, air mesin penampis Viva, VWA, ORP dia minus 990 mV dan gas hidrogen terlarut 1.64 per million. Ini maksimum. Macam air-air yang lain ada 400 minus 400 mV dia punya ORP, minus 600, minus 500, macam Al-Hijrah minus 400 ke macam tu, saya tak silap saya lah. Air Kangen berapa? Air Kangen tinggi ORP dia, bukan tinggi, dia punya minus ORP dia paling tinggi, maknanya rendah lah, dia negatif kan. So dia pun dalam, tak silap saya, 900, minus 900 mV juga. Tapi dia punya gas hidrogen terlarut mungkin lebih rendah sikit, dia tak sampai 1.64 per million, malah mungkin tak sampai 1.4 per million, ratusan. Jadi tak ada diceritakan dalam Kangen. Dia sebut ada air hidrogen tapi tak tahu kandungan hidrogen terlarut dalam tu. Mungkin ratusan saja, mungkin lebih rendah macam tu. Jadi dia punya teknologi design mesin tu, penapis tu, dia ada membrane memisahkan nak dapat collect gas hidrogen terlarut pada air. Ini sebab dia macam molekul yang terhasil kan. Jadi semua ni mainkan peranan untuk menghasilkan molekul hidrogen terlarut paling tinggi. Begitu. Untuk menghasilkan ORP minus paling tinggi itu mudah dengan menghasilkan dengan menjalankan elektrolisis dan ditambah garam ke aditif lah, begitu. Alright, insya-Allah. Tapi dalam Viva tak perlu tambah garam, tapi dia dapat menghasilkan
ORP minus 990 mV yang memberi ciri kealkalian yang tinggi dalam air minuman kan. pH 9, 10, begitu. 8, 9, 10 kan. Kalau minus 990 mV ORP, so kealkalian mungkin sampai 9, 10 begitulah. InsyaAllah. Okey. Jadi air hidrogen ni ciri kebaikan dia untuk kesihatan dan merawat penyakit-penyakit manusia disebabkan ciri antioksidan yang ada pada molekul hidrogen terlarut dalam air tersebut. Ciri antioksidan. Sedangkan air redox, air botol biru ni, dia berlawanan. Dia mengandungi molekul ROS, reactive oxygen species, yang oksidan. Yang tadi antioksidan, molekul antioksidan ni molekul oksidan yang banyak. Dia ada juga gas oksigen terlarut, gas hidrogen terlarut. Tapi dia punya komposisi molekul ROS tu yang utama dalam air redox. Itu yang utama. Sebab dia nak aktifkan metabolic cell, fungsi mitokondria. Begitu. Dan juga fungsi komunikasi antara sel. Kan? Jadi berbeza. Berbeza. Dia berlawanan. Berbeza dan berlawanan. Sifat ciri fizikokimia. Satu minus ORP, satu lagi dia positif. Kalau kita cek ORP dia, dia punya apa? Oxidation reduction potential dia. Dia ni positif nilai air redox, sedangkan air hidrogen negatif. Begitu. Sebab tu dia punya ciri antioksidan yang tinggi dalam air hidrogen. Sedangkan air redox dia mempunyai ciri redox signaling molecule. Itu yang penting. Fungsi dia berbeza. Satu sebagai signaling molecule untuk aktifkan fungsi mitokondria. Dia macam nak memulakan pergerakan elektron dalam sistem pengangkutan, rantai pengangkutan elektron dalam mitokondria untuk menghasilkan tenaga ATP. Begitu. Jadi kalori kita makan, kita mesti ada satu molekul, satu benda yang boleh memulakan gerakan elektron dari satu molekul ke satu molekul untuk menghasilkan, untuk create proton gradient ataupun kecerunan proton. Ini lebih chemistry sikit kan, supaya menghasilkan molekul ATP. Itu molekul tenaga kimia yang sel kita perlukan untuk macam-macam proses biologi dalam sel. Kalau kita tak ada molekul ROS ni, maka sel kita boleh mati. Sebab tak tenaga macam mana nak. Pasal kalau ada molekul hidrogen pun tak guna. Molekul hidrogen ni macam penyapu, pembersih. Penyapu atau pembersih dalam sel. Bila kita dah bakar kalori, dia akan menghasilkan bahan-bahan buangan, kan? Bahan buangan ataupun bahan kumuh. Jadi bahan kumuh ni dibersihkan oleh air hidrogen. Begitu. Sedangkan air redox untuk mengaktifkan, untuk memulakan rantaian, mekanisme rantaian penghasilan molekul tenaga ATP. Itu yang penting kat situ. Tapi dia ada lagi fungsi-fungsi lain, komunikasi sel, dan juga dia boleh mengaktifkan gene expression, banyak gene pathway melalui transcription factor gene ataupun transcription factor protein. Dia boleh regulate gene expression protein-protein functional yang lain. So ini ada lagi dia punya kisah-kisah dia. Jadi molekul redox ni banyak fungsi. Dia bukan hanya sebagai untuk menghasilkan tenaga ATP saja, kan? Tapi dia ada fungsi-fungsi epigenetik, fungsi komunikasi antara sel, begitu. Dan juga rantaian pengangkutan elektron tadi, untuk menghasilkan tenaga ATP. Itu penting. Tak ada dia, Masya Allah, kan? Jadi pentinglah. Kedua-dua kita perlu. Molekul redox kita perlu,
molekular hidrogen pun kita perlu. Kan? Jadi kita perlu redox dulu untuk menggerakkan fungsi sel, aktiviti sel. Kemudian baru datang molekular hidrogen untuk menyapu bersih kotoran yang terhasil oleh pembakaran kalori dalam sel dalam tubuh kita. Begitu. Jadi, okey, ini cerita dalam. Jadi application dia punya kesimpulan apa maknanya. Jadi kita kena minum dua-dua lah. Untuk mempercepatkan proses penyembuhan. Malah siapa yang ada healing crisis bila minum redox, kan? Healing crisis tu mempercepatkan healing crisis tu clear up, kan? Minum bersama air hidrogen dan membantu merawat penyakit dengan cepat. Masya Allah. Dia synchronize, dia selari, begitu. So tubuh kita ni macam ada benda yang negatif, ada benda yang positif. Dua-dua kita perlukan. Bukan kita perlu seimbangkan saja. Seimbangkan. Dia ada proses dia, step by step, langkah-langkah dia. Cascade of biological process. Begitu. Dan cycle. Dia ada cycle dia. Kita kena complete cycle. Tak boleh separuh ke 3 suku, tak boleh. Kena complete. Baru kita sihat, kita optimum fungsi, kuat dan redox yang seimbang, homeostasis. Redox dalam keadaan homeostasis. Begitu. Kan? Kalau kita jadi pagi kita minum air redox, kemudian sepanjang hari lepas tu sekurang-kurangnya 20 minit lah, 30 minit lepas minum redox baru minum air hidrogen. Jangan minum rapat sangat, tak boleh. So sepanjang hari kita minum air hidrogen untuk cleanse up, untuk clear up toksin, kan, radikal bebas, bahan toksin, bahan kimia, trans fat, makanan bergoreng yang banyak build up dalam badan kita, asid urik, kolesterol tinggi, semua tu, kan, bantu di flush oleh heavy metal dan juga bahan-bahan kimia, pewarna praseteruan, residu racun pertanian dalam makanan kita, dalam darah kita ada, kan, itu semua kena dibuang, di flush, kan. Jadi air redox dah main peranan tadi untuk keluarkan toksin daripada dalam sel, keluar sel, lepas tu nak flush keluar ke keluar badan melalui organ-organ perkumuhan, buah pinggang, hati, paru-paru, kulit, semua ni organ-organ perkumuhan untuk menyingkirkan bahan toksin, kan, dalam badan kita, dalam darah kita. Jadi kita perlu minum air hidrogen pula sepanjang hari, 1 liter, 2 liter, 2,5 liter, ikut keperluan tubuh lah. Gitu. Dan air hidrogen ni membantu menghidratkan sel dalam tubuh kita 6 kali ganda. Ni mengikut setengah doktor cakap lah. Sebab air hidrogen ni bila dia meneutralkan radikal bebas, molekul radikal bebas, dia menghasilkan molekul air. So dia ada calculation dia macam mana, 6 kali ganda. Jadi molekul air ni membantu hidratkan lagi sel, diserap dalam sel, diguna oleh tubuh kita. Masya Allah, kan. Jadi cara kita nak mengelakkan healing crisis ataupun untuk mempercepat, memendekkan healing crisis ataupun mengurangkan intensity healing crisis. Healing crisis ni krisis penyembuhan yang simptom kita akan bertambah dulu sebelum dia nak sembuh. Itu healing crisis. Kita dah terangkan sebelum ni, kan. Jadi ini cara yang sangat berkesan bila kita rawat penyakit kita ataupun kita minum sebagai khususnya orang yang sakit lah. Orang sakit. Orang sihat ni biasa tak ada healing crisis. Tapi ada juga orang healing crisis ni dalam 10-15% mengalami healing crisis. Jadi kita minum air harian kita, minum air biasa sebagai minuman harian, minum air hidrogen. Jadi dia cepat membantu reverse penyakit kronik kita, insya-Allah. Okey. Begitu So dia bertentangan, sebab tu saya cakap air hidrogen versus air redox. Sebab saya pun dulu sebelum ni salah faham. Saya ingat air redox sama. Tak sama, fungsi berbeza, ciri fiziko-kimia pun berlawanan, kan. Satu ORP positif, satu lagi ORP negatif, kan. Satu bersifat antioksidan, satu bersifat oksidan, kan berlawanan tu. Tapi rupanya dua-dua kita perlu oleh tubuh kita, Masya Allah. Jadi tubuh kita ni Allah SWT cipta
begitu. Tapi dalam keadaan yang seimbang yang diperlukan oleh tubuh. Dia ada proses-proses dia. Jadi kita bagi benda yang input yang baik, yang mengikut sunnatullah, sunnah Nabi SAW, maka dia pun akan berjalan, bekerja, sel-sel kita bekerja dengan cara yang paling baik, paling optimal, paling sihat, kuat badan kita, kan? Begitu. InsyaAllah semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.